hijau, maka mereka tidak akan kompetitif di masa depan. Mungkinkah Selangor juga harus berfikiran demikian kerana perubahan iklim dunia sudah pun diakui dan adaptasi adalah namanya sekarang? Adakah itu satu sektor yang akan membawa Selangor ke depan? Pengurusi, sebelum saya menjawab soalan pengurusi, saya ambil 1 minit untuk menegaskan bahawa bicara soal sahabat saya tadi jelas melencong daripada sasaran dasar ataupun fakta yang benar. Hulu Selangor contohnya pada zaman 2007 1 sen pun tidak menunjukkan bahawa pendapatan pasti diauditkan sebagai pendapatan negeri. Okey, soalan untuk jawapan pada pengurusi tadi, sebab dia tak jawab, dia tak ada tidur. Jadi soalan daripada pengurusi tadi memang benar. Kita harus mesiapkan kerangka yang besar untuk bersiap sedia dalam memastikan bahawa rakyat negara negeri Selangor khususnya mengutamakan kualiti hidup dalam bentuk pelbagaian. Dan saya setuju dalam teknologi yang baru, dalam perubahan yang baru ini, kita perlu menyayangi ataupun berserta menyertai dalam program-program tertentu. Tapi sebelum itu pengurusi, saya lebih berminat sedikit, iaitu kalaulah sistem yang kita ada pada hari ini dalam peringkat pusat yang masih lagi menekan kaum pekerja, yang masih lagi menarik hak kaum pekerja dalam bentuk pindaan rang undang-undang atau perusahaan, tidak membenarkan pekerja bergerak proaktif untuk memperjuangkan hak mereka dan meminimaliskan gaji, tidak meminimaliskan gaji mereka, dan tidak juga memberikan ruang secara konsisten dan diberikan peluang banyak kepada pekerja asing. Saya nampak untuk mencapaikan matlamat ini amat sukar. Begitu juga untuk kita menjana kekuatan kaum pekerja yang boleh kita utiliskan dalam bentuk retrenchment fund contohnya. Tetapi kerajaan pusat tidak mengambil ini peranan yang penting, kerana mereka menganggap bahawa pekerja ini ialah kumpulan kelas 3. Dan ini berterusan. Saya tidak dapat pengembangan daripada untuk kita mempertingkatkan mutu yang disertai dengan visi yang betul besar tidak terlaksana kerana kita telah dikongkong oleh sistem yang ada. Jadi apakah perancangan dalam bicara saya jelas Plan B? Kerana kerajaan persekutuan akan tentunya masih Barisan Nasional sehinggalah PU13. Mungkin PU13 Pakatan Rakyat akan mengambil alih. Sementara itu tentunya ada Plan B kerana Selangor perlu pergi ke depan walau apa jua. Saya dalam bentuk bicara untuk pilihan raya ke-13, kita dah ada kerangka yang cukup besar dalam membentuk 6 juta pengundi ini dan untuk melahirkan generasi yang cukup bersedia untuk memberi pilihan raya yang cukup mencabar ke ke-13 ini. Dan saya yakin dengan kerangka yang telah saya cadangkan ini dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat, dan saya pun telah bicara dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim apa kerangka yang saya nak bawa untuk kaum pekerja yang bertiga suku daripada ialah mereka yang berhak untuk mengundi. Saya yakin dan percaya penuh bahawa pilihan raya ke-13 cukup memberikan rangsangan untuk menang dalam pilihan raya dan untuk mengubah pattern rakyat negara. Tapi Wakil Pemuda tentunya ada pandangan berbeza. Saya menanti sebenarnya gagasan besar daripada pemimpin daripada Selangor. Sebab ya, kita ada dengar bahawa ada rancangan nak bawa 50 bilion pelaburan ke negeri Selangor, tapi asasnya apa? Dasarnya apa? Itu yang saya kembali kepada isu pasir tadi. Kalau isu pasir pun unjurannya pun salah. Ni kita cakap pasal pelaburan 50 bilion ni. Okey, seperti yang saudara Kamarul sebut tadi. IPTA, Selangor adalah negeri yang sangat dirahmati. Negeri lain berebut nak dapat IPTA, tak dapat. Dia ada IPTA, ada PTS. Banyak, maksudnya daripada segi modal insan ada. Tapi kita tengok apakah perancangan. Saya sebenarnya menanti-nanti perancangan. Kalau kita tengok sekarang ni ada dalam janji dalam manifesto kata nak meningkatkan pendapatan orang miskin daripada golongan nelayan dan juga petani ke tahap yang lebih baiklah. Tapi kita tak nampak apa kerangka itu. Orang miskin daripada segi track record Barisan Nasional, kemiskinan tegar dalam negeri Selangor berkurang daripada tahun 1990 daripada 1.1% kepada 0.05% dalam tahun 2005. Itu juga kemiskinan kita mutlak daripada 7.berapa% sampailah 2007 tinggal sebanyak 1% saja. Daripada segi track record kita berjaya. Daripada segi sekolah lah, pendidikan rendah kita kata, banyak sekolah agama rakyat, banyak sekolah mubalik dalam negeri Selangor yang sebenarnya boleh diberi bantuan. Sekolah agama rakyat misalnya, memang daripada dalam negeri sekarang ni kita jadikan sekolah kita kata sekolah bantuan modal, tapi kerajaan negeri Selangor boleh ada plan ke arah situ. Tapi kita tak nampak lagi. Kita tengok pula daripada segi ekonomi, kita dah beralih daripada zaman ekonomi pembuatan kepada ekonomi berasaskan maklumat, berasaskan knowledge based technology. Tapi kita tidak nampak ini visi besar Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin negeri Selangor sebelum ni. Kita tidak nampak dalam menyambut
shifting of economy, base of economy ni, kita tidak nampak apa gagasan dalam negeri Selangor. Walaupun negeri ni negeri yang seperti disebut tadi bertuah, kita tidak nampak ada perancangan yang konkret. Ini adalah cabaran kepada negeri Selangor. Tapi kalaulah pentadbiran negeri Selangor masih tidak bagi berubah, kalaulah masalah dalam pakatan kerajaan campuran ni masih tidak dapat diselesaikan, kita tidak ada cara untuk pergi ke depan. Saya sebenarnya ada satu soalan lagi, iaitu strategi Lautan Biru. Kerana kalau Lautan Merah itu, yang tradisi itulah yang asyik direbutkan. Tapi kalau kita ingin lihat muafakat politik Lautan Biru, tapi tak sempat malam ni, tak apa, kita tunggu episod yang lain. Hantarkan, mungkin anda di rumah ada pendapat tentang perkara ini, hantarkan kepada sudut pandang astro.com.my. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Thank you so much.